Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu keputusan paling mungkin mempengaruhi masa depan politik Sanusi Maknur. Hari ini disahkan Amiruddin, Menteri Besar Selangor, menyaman fitnah Sanusi. Sanusi kalau dikira dah berapa banyak kes mahkamah beliau, termasuklah kes fitnah, saman fitnah. Kalau dituliskan semuanya, disebutkan semuanya, sudah hampir lebih daripada 5 jari. Jadi dengan itu satu persoalan besar kita ialah berapa masa untuk beliau menangani isu ini dan untuk bekerja bagi kerajaan negeri. Tapi itu terpulang pada dialah. Saya yakin Sanusi mempunyai kepintaran dan kebijaksanaan untuk membahagikan masa bagi menghadiri dan menangani serta memperjuangkan hak beliau untuk semua kes-kes beliau. Tapi kes yang paling besar sekali ialah kes yang dituduh, didakwa di bawah akta hasutan untuk 2 kes, yaitu menghina Sultan Selangor dan juga mempertikai atau dalam akta hasutan terhadap yang di Pertuan Agong. Mengikut Undang-Undang Akta Hasutan, kalaulah Sanusi kalah dalam kes itu dan dijatuhi hukuman melebihi daripada syarat sebagai seorang ahli Dewan Undangan Negeri, beliau boleh dilucutkan jawatan daripada Menteri Besar dan juga ahli Dewan Undangan Negeri, atau dengan kata lain hilang kelayakan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Dengan itu Sanusi tidak akan jadi lagi ahli Dewan Undangan Negeri dan seterusnya tidak boleh menjadi Menteri Besar lagi. Tapi itu tidak menyurutkan keadaan. Dengan 2 akta hasutan, beliau tidak terkecil kes beliau. Bahkan hari ini sah, bertambahlah pula kes Sanusi apabila Amiruddin menyaman Sanusi. Saman fitnah, begitu. Baik, Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahri mengheret Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur ke Mahkamah Sivil susulan dakwaan pemimpin PAS mengaitkannya dengan hartawan Vincent Tan berhubung skandal yang dikaitkan dengan projek pembersihan Sungai Klang. Ketika dihubungi, Peguam Planatif Hal Jan Omar mengesahkan saman itu difailkan di Mahkamah Tinggi Shah Alam semalam. Dengan salinan kertas kausa telah diserahkan kepada defendant. Pada 9 Ogos lalu, pasukan Peguam Amiruddin telah menyampaikan surat tuntutan kepada Sanusi, memohon defendant memohon maaf dalam tempoh 48 jam dan membayar ganti rugi sebanyak 10 juta ringgit. Sanusi dalam ucapan semasa jelajah Mega PNB sayangi Kedah Sejahtera di Dataran Darul Aman Jitra didakwa membuat dakwaan mengenai skandal antara Amiruddin dan Tan yang mahu melaksanakan projek bernilai 10 bilion di Sungai Klang. Sebelum ini Tan juga pernah memfailkan saman fitnah yang sama terhadap Sanusi. Menurut penyataan tuntutan tindakan undang-undang, Amiruddin mendakwa Sanusi gagal mematuhi surat tuntutannya untuk menarik balik dakwaan itu dan memohon maaf berhubung ucapan yang dibuat semasa tempoh kempen pilihan raya negeri PRN pada 2 Ogos. Planatif mendakwa ucapan itu antara lain membayangkan dia telah menyalahgunakan kuasa sebagai Menteri Besar Selangor dengan terlibat dalam amalan rasuah yang dikaitkan dengan projek Gerbang Maritim Selangor, projek SMG. Amiruddin mendakwa dakwaan itu membayangkan bahawa dia telah terlibat dalam salah guna kuasa sehingga menyebabkan 600 ekar tanah negeri bernilai RM10 bilion diberikan secara percuma kepada Tan atau syarikat ahli perniagaan itu, iaitu Berjaya Land Berhad. Menteri Besar Selangor itu berujar bahawa Menteri Besar Kedah itu secara melulu mengeluarkan dakwaan tidak benar bermotifkan politik untuk menyinggung pihak Planatif menjelang PRN. Kenyataan fitnah itu dan penerbitan semula kenyataan berunsur fitnah menyebabkan Planatif diperlekeh secara meluas oleh orang awam sebagai cokya. Dakwa Amiruddin mengenai bagaimana ucapan itu dikatakan telah menjejaskan watak dan reputasinya. Planatif menuntut ganti rugi
teruk dan teladan yang tidak dinyatakan, serta instruksi untuk menghalang Sanusi daripada mengulangi dakwaan itu. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Peguam Sanusi, Yusuf Farizal Yusuf mengesahkan bahawa mereka telah diserahkan salinan tuntutan itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pengakuan mantap tapi pelik daripada PAS sendiri. Sebelum kita teruskan ulasan pagi ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma, anda tak perlu bayar apa-apa. Baiklah, saudara-saudara, sejak saban hari kebelakangan ini, kita sering mendengar bahawa PAS menjadi pejuang yang amat-amat kritikal. Namun demikian, yang mengejutkan kita ialah apabila sekali lagi PAS cuba melamar UMNO. Dalam erti kata lain, seperti mahu kembali semula kepada talak mereka. Kalau sebelum ini PAS sudah bercerai dengan UMNO, dan Nur Jazlan kemarin juga telah menyatakan bahawa jangan bermimpi dan jangan cuba lamar UMNO lagi. Apa yang dinyatakan oleh Nur Jazlan akhirnya seperti benar-benar berlaku. Dijangkakan PAS akan bercerai selama-lamanya dengan UMNO. Rupa-rupanya PAS mencari jalan untuk mahu berkuasa semula dengan cara cuba untuk melamar semula UMNO. Dan terkini apabila PAS melalui timbalan Presiden yang mengatakan bahawa UMNO akan bersama PAS dan bersatu bila Zahid tak jadi Presiden. Rupa-rupanya PAS sedang memusuhi bukan UMNO tetapi Presiden UMNO. Mereka lupa bahawa dalam UMNO itu institusi yang paling disanjung ialah institusi Presiden. Dan saya fikir kalau Presiden dah jatuh, kalau institusi Presiden kepimpinan UMNO dah jatuh, buat apa lagi ada UMNO? Kerana itu memberi satu gambaran UMNO berada di telunjuk orang lain. Saya sebenarnya mengagumi kecekalan, kedegilan Zahid Hamidi dalam memperjuangkan UMNO. Pada pendapat saya, kalau bukan Zahid yang degil, yang kuat, yang tetap memperjuangkan UMNO dari sudut pandangan beliau, saya fikir mungkin UMNO sudah berada di telunjuk orang lain. Mungkin kalau UMNO berada di bawah kuasa bukan Zahid Hamidi, mungkinkah UMNO kini berada di bawah telunjuk orang lain? Orang lain suruh buat ini, mereka ikut. Orang suruh buat ini, mereka ikut. Tapi oleh kerana Zahid Hamidi degil, oleh kerana kehebatan dan kemantapan Zahid Hamidi sendiri untuk tetap bersama dengan UMNO, meskipun UMNO pernah beberapa kali jatuh dan sekarang sedang meningkat naik semula, dan menurut kenyataan ini, UMNO akan bersama dengan PAS dan bersatu bila Zahid tak jadi Presiden lagi. Ini menunjukkan bahawa memang Zahid adalah orang yang paling perkasa di dalam UMNO, yang paling berkuasa dan memegang UMNO sekarang. Bayangkan kalau Zahid ditumbangkan dalam UMNO. Agak-agak kamu, pada pendapat kamu, kemana arah UMNO selepas itu? Adakah mereka akan ditentukan lagi oleh institusi kepresidenan ataupun mula mengikut telunjuk orang lain, terutamanya PAS dan bersatu? Apa pendapat anda? Sila tulis dalam ruangan komen anda. Kalaulah itu yang akan berlaku, kalaulah Zahid bukan Presiden UMNO lagi dan menunjukkan ini, adakah benar UMNO akan berada di telunjuk orang lain? PAS yakin UMNO akan bersama mereka dan bersatu apabila Ahmad Zahid Hamidi tidak lagi menjadi Presiden Parti Melayu terbesar itu. Menurut di harian Malaysia Kini, Ahli Majlis Syurah Ulama PAS Mahfuz Mohamed berkata, dengan syaratnya ketiga-tiga parti Melayu terbesar itu nanti akan dapat merealisasikan hasrat untuk terus menguasai kepimpinan negara. Saya yakin dan percaya apabila Zahid tak jadi Presiden UMNO lagi, kata beliau, saya yakin dan percaya tiga-tiga parti besar Melayu iaitu UMNO, Bersatu dan PAS akan bersatu. Saudara-saudara sekalian,
Mengulas lanjut, Mahfuz berkata PAS Bersatu dan UMNO juga wajib bersatu padu bagi mendapatkan kemenangan besar dalam politik. Untuk supaya calon-calon dalam Perikatan Nasional ini akan mendapat kemenangan yang lebih selesa di peringkat pusat atau negeri, maka hendaklah kita bersatu padu, terutama dalam bidang politik ini. Maka 3 parti politik Melayu terbesar wajib bersatu padu. Kerana dengan ketiga-tiga parti besar Melayu Islam ini, yaitu UMNO Bersatu dan PAS, insya-Allah 3 parti ini akan mendapat kemenangan besar, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, pada pendapat netizen, mereka kata mustahil untuk UMNO dan Bersatu bekerja sama. Kenapa? Kerana dalam parti Bersatu itu terdapat dan hampir kesemuanya ialah orang-orang daripada parti UMNO itu sendiri. Dan presidennya sendiri, yaitu Muhyiddin Yassin adalah dari UMNO, dipecat daripada UMNO, pindah daripada UMNO, dan akhirnya membentuk Bersatu. Bagaimana mungkin mereka bersama semula? Lebih baik mereka masuk semula ke dalam UMNO kalau macam itulah ceritanya. Betul tidak? Jadi saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda tentang isu kali ini? Adakah anda akan lihat Zahid Hamidi akan tumbang ataupun PAS tidak akan dapat bersama lagi? Soalan yang kedua ialah, perlukah UMNO bekerja sama dengan PAS selepas ditikam beberapa kali di belakang? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.